Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk hari ini. Jadi hari ini kita tengok tajuk 8.4 iaitu kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara. Ini secara umum lah. Okey, ni dia cuma ambil contoh kes-kes kejadian yang berlaku di Asia Tenggara. Okay, tajuk 8.4. Okey, aliran lumpur dan tanah runtuh yang berlaku di Asia Tenggara telah meninggalkan kesan kepada manusia dan alam sekitar. Okey, yang pertama, yang ni saya nak tulis nota awak tu poin-poin dia dulu. Lepas tu buatlah betul. Yang mudah untuk awak nak buat ulang kaji. Okey, aliran lumpur dan tanah runtuh boleh mengancam dan mengorbankan nyawa. Okey. Ia berlaku apabila massa tertimbus semasa berlaku aliran lumpur dan tanah runtuh. Okey. Atau dia bila berlaku maksudnya contoh dia kena kawasan rumah kan, so atau kenderaan, so boleh berlaku kehilangan nyawa apabila rumah tu runtuh atau kenderaan dia tu dibawa hanyut oleh lumpur. Okey, contoh aliran lumpur yang berlaku di Hanoi, Vietnam pada Ogos 2017. 26 orang terkorban dan 27 orang lagi cedera. Okay, memusnahkan harta benda dan infrastruktur. Penduduk yang terlibat dengan kejadian aliran lumpur akan mengalami kemusnahan harta benda seperti rumah, kenderaan dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur juga akan musnah. Contoh macam jalan raya, air dan elektrik. Contoh tanah runtuh berlaku pada Januari 2017. Di Timor Leste telah menyebabkan kerosakan jalan raya yang teruk. Okey. Harta benda ni boleh jadi yang individu atau yang awam lah. Kalau infrastruktur ni yang awam lah. Okey. Kemusnahan tanaman. Kawasan yang terlibat dengan aliran lumpur dan tanah runtuh juga akan menyebabkan kemusnahan kepada tanaman. Keadaan ini menyebabkan kawasan pertanian musnah dan petani terpaksa menanggung kerugian. Okay. Kalau biasanya kawasan dia yang terletak di daerah bukit lah. Okay. So kalau berlaku aliran lumpur atau tanah runtuh memang totally out lah boleh katakan. Okay. Dia skala besar kan. Kalau skala besar. Okay. Untuk kemusnahan, dia tak bagi tahu kemusnahan ke apa ni. Di Sulawesi Tengah Indonesia pada Oktober 2018. Jadi kalau awak nak cari kat Malaysia pun banyak, cuma untuk tarik tanah runtuh Malaysia. So adalah banyaklah contoh-contoh dia. Aliran lumpur di Malaysia, banyaklah keluarlah berita-berita harian ke mana-mana sumber berita lain lah. Okay, yang seterusnya, kesesakan lalu lintas. Dia juga boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Endapan lumpur dan tanah yang melimpah di atas jalan raya akan menghalang laluan trafik. Kalau tanah runtuh, dia boleh menyebabkan terputusnya hubungan. Kalau aliran lumpur, lumpur tu berada ke atas jalan raya. So datang dan tolak, tolak semua lumpur-lumpur tu, so boleh lalu. Kalau tanah runtuh, dia lagi lambat untuk nak bina semula lah. Kalau kawasan tu dah runtuh, nak kena tambak balik, nak kena letak tanah ganti, nak kena simen, tiang balik, piling apa semua. Itu memang ambil masa yang lebih lama lah kalau tanah runtuh. Okay. Dan dia akan menyebabkan laluan trafik terganggu atau putus terus. Jadi contoh banjir lumpur, contohnya di Jalan Seremban Kuala Pilah pada April 2018 menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Okey. Dia kalau tak banyak, sekejap ya, mungkin dalam 2-3 jam ditutup kalau kita biasa dengar berita kan. Lalu ada kes
katakan di Lebuh Raya Karak ke kat Greek ke kawasan biasa berlaku risiko nak lumpur tu kena runtuh. Dan dia akan tutup mungkin untuk 6 jam. So itu selepas 6 jam jalan dah clear balik, dia dah buang tanah-tanah tu, so boleh lalu balik. Okey. Kalau tanah runtuh, mungkin sampai terputus jalan tu, runtuh terus, mungkin akan masa berbulan juga lah. Okey, menjejaskan aktiviti manusia, contohnya seperti pembinaan, pertanian dan perlombongan. Okey, kemusnahan akibat tanah runtuh memerlukan kos yang tinggi bagi proses baik pulih. Contoh tanah runtuh di Lombok Jet, Kachin di Myanmar pada April 2019. Okay, kenapa dia bagi contoh di negara? Okay, sebab dalam tajuk ni kita kena tahu sikit sebanyak pasal kes-kes yang berlaku di negara Asia Tenggara lah. Memang dia tajuk dia pun dia bagi tahu di Asia Tenggara kan. Okey. Kemudian kita tengok kesan kepada alam sekitar. Okay, pertama pencemaran air. Okay, aktiviti penebangan hutan, penarahan lereng bukit untuk pertanian dan perlombongan menyebabkan tanah dihakis ke dalam masuk ke dalam sungai sehingga menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tercemar. Contohnya perlombongan boksit di lereng bukit menyebabkan pencemaran air di Sungai Balut, Kuantan pada 2018. Okay. Kalau aliran lumpur ni masuk ke dalam sungai, so dia akan bawa sekali lah dengan bahan-bahan yang dia masa dia buat tu. Okey, termasuklah batang-batang kayu balok ke apa, ranting daun, sekali akar-akar semua masuk dalam sungai. So mungkin akan jadi satu masalah yang besar pula lah kepada ekosistem sungai. Okey, kemudian kepupusan flora dan fauna. Okay, flora fauna yang berada di kawasan tanah runtuh akan tertimbus bersama-sama tanah dan mengakibatkan kemusnahan spesies tersebut. Dia tak adalah sampai pupus. Okay, dia punya tak pupus ni dalam skala yang sangat besar dan tempoh dia lama. Okay. Kalau macam ni dia menyebabkan kematian kepada flora dan fauna lah. Kecuali ini yang paling jarang dah. Katakan kat kawasan tu sahaja ada pokok ni. Okay, tiba-tiba berlaku tanah runtuh kali lumpur, so semua tumbuhan kat situ, haiwan kat situ, okay, tak boleh lari, so terus mati terus. Tak ada bakar. Tu memang rasa tak ada pun lagi tu. Okay. Kemusnahan spesies dan juga habitat dia. Okay. Contoh pokok periuk kera, bunga rafflesia dan senduduk makanan haiwan terjejas, contoh badak Sumatera, tapir dan gajah. Okay, buat tik-tik-tik lah untuk contoh tumbuhan dan contoh haiwan. Tapir dan gajah. Okay, tapi biasanya jaga kita tengok bila berlaku kes tanah runtuh, kita tengok ada bangkai gajah ke, bangkai binatang besar kan. Jaga sebabnya dia haiwan ni dia ada satu kata deria yang boleh dia tahu kawasan tu dia tak selamat, bencana ke. Okey. Okey, kemudian perubahan landscape. Okey, aliran lumpur dan tanah runtuh menyebabkan perubahan landscape atau perubahan pandang darat. Okey, di satu kawasan. Lanskap asal seperti hutan dan kawasan pertanian yang berubah menjadi lanskap yang baru akibat tanah runtuh dan juga aliran lumpur. Okay. Contoh kawasan pertanian yang subur di kaki Gunung Mayon di Filipina bertukar menjadi kawasan berlumpur selepas aliran lumpur melanda kawasan tersebut pada Januari 2018. Okay, ini contoh dia. Okay, dan contohnya dah kaki bukit. So, mungkin dia kawasan lain tapi yang lumpur ni.
Biasa kalau gunung ni dia banyak dengan batuan. So, tapi benda ni akan beransur kembali kepada sedia ada lah. Cuma dia akan ambil masa lah. Supaya lumpur tu clear balik. Berbahanlah sikap. Dia boleh jadi sementara, boleh jadi kekal. Bergantung kepada kejadian. Contoh macam kalau tanah runtuh, dia tak boleh jadi kekal lah. Mungkin akan berlaku perubahan landscape yang kekal. Kemusnahan habitat, flora dan fauna. Ia akan musnah sekiranya berlaku tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, kemudian tanah dan lumpur akan memusnahkan habitat flora dan fauna terdapat di situ. Contohnya ini di kawasan Genting Highland pada April 2018. Itu saja untuk tajuk kesan dan kemudian kita akan masuk tajuk 85. Kelas akan datang atau video seterusnya. So nanti buat nota ringkas dan poin dia ni pun ayat dia panjang tapi awak ringkaskan lah. Tak perlu salin satu-satu macam ni pun. Itu saja untuk video ni. Terima kasih. Assalamualaikum.